Salam dan salam sejahtera. Wan Saiful kantoi menipu dan berbohong. Dalam berbohong dalam parlimen, berbohong lagi kepada rakyat. Kita tahu semalam Wan Saiful dalam hujahnya di dalam parlimen menyatakan bahawa beliau telah pun ditawarkan dengan sogokan untuk menyokong Perdana Menteri yang mana melibatkan sejumlah wang, iaitu berjumlah RM1.7 juta serta peruntukan. Yang paling menarik adalah dia kata sekiranya menyokong Perdana Menteri, kes mahkamah dia juga akan digugurkan. Setelah selesai daripada sidang parlimen itu, dia keluarkan lagi kenyataan dalam laman Facebook dia menyatakan bahawa pihak SPRM menghubunginya dengan melalui mesej dan meminta untuk dia menghubungi pegawai SPRM itu. Tapi hari ini berbeza pula. Daripada ketua SPRM menyatakan, mengesahkan bahawa tiada pegawai SPRM hubungi ahli parlimen Tasik Gelugur iaitu Wan Saiful. Dan ketua SPRM juga meminta Wan Saiful sekiranya betul perkara itu berlaku, patutnya lapor kepada SPRM dan pihak polis. Kalau kita lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Wan Saiful dalam parlimen semalam, pada saya banyak daripada hayalan dia, daripada ilusi dia. Yang mana perkara ini anggap saja tidak pernah berlaku, tetapi dia membuat satu fitnah, pembohongan. Yang mana perkara tidak wujud, dihujah, dibahaskan dalam parlimen. Ini adalah melanggar tata kelola yang sepatutnya mereka hormati sebagai ahli parlimen, Dewan Rakyat itu untuk digunakan untuk memberi hujah yang terbaik untuk membangunkan kawasan keseluruhan rakyat. Jadi dia gunakan Dewan Parlimen ini yang dia tahu bahawa kalau dia keluar kenyataan di luar, dia akan kena saman. Jadi dia gunakan Dewan Parlimen ini yang mana kebal kepada ahli-ahli parlimen, keluar kenyataan sewenang-wenangnya dalam parlimen itu, walaupun berbohong, walaupun fitnah. Yang paling penting, kalau speaker Dewan Rakyat itu meminta kamu minta maaf, kamu just minta maaf. Tetapi apa yang kamu luahkan di situ akan didengar oleh rakyat. Itu yang dia buat semalam. Supaya rakyat melihat dia, supaya penyokong dia melihat dia bahawa dia berada di jalan yang benar. Tetapi dia gunakan platform itu untuk kepentingan dia. Inilah yang kita lihat bahawa satu kesalahan besar yang telah pun berlaku, yang telah dilakukan sehingga memfitnahkan orang lain menggunakan Dewan Rakyat. Kerana kekebalan Dewan Rakyat ini digunakan mereka untuk mereka mengelak daripada diambil tindakan ataupun disaman. So semalam dia kata dia amat takut akan keselamatan dia. So sebab itu dia tak buat laporan polis dan SPRM. Ini adalah satu kenyataan yang paling bangang. Kerana kalau kita diancam dan sebagainya, patutnya kita kena buat laporan polis. Kita kena buat laporan SPRM. Bukan buat laporan ataupun membuat hujah di dalam dewan yang tidak boleh orang buktikan. Dan kamu sendiri juga tidak dapat membuktikan. Okey. Itulah masalah Wan Saiful ini yang pada saya dia bermimpi di siang hari. Jadi apabila saya lihat SPRM juga telah pun menyangkal perkara ini dan dia mendedahkan perkara-perkara yang pada saya menipu kepada rakyat. Rakyat faham di sini. Wan Saiful ni daripada semalam kalau kita tengok dia berhujah dalam sidang parlimen itu, dia degil nak mengulas benda yang sama yang mana benda itu dah salah. Sebab itu hampir-hampir saja saya nak lihat ya orang yang dalam sejarah kena gantung 6 bulan. Hampir-hampir je semalam. Tapi tahu pula dia takut sampai menggigil. Mungkin dia dah nak terkencing dekat seluar dia semalam. Dia nak menegakkan kebenaran bahawa kes dia adalah di jalan yang betul. Kes Wan Saiful ni, saya nak beritahu dekat kawan-kawan, dia ni 80% nak kantoi dah. Dia akan jadi sama macam Syed Saddiq. Kalau disangkut dengan kes dia ni, dia akan boleh disebat. Ya? Sebab apa? Kes Wan Saiful ni, syarikat yang ambil projek dengan Jana Wibawa, syarikat itu telah pun masukkan duit dalam akaun syarikat milik Wan Saiful. Jadi money trail itu, itulah menjadi buktinya. Duit tu hampir 7 juta masuk ke dalam akaun itu. Semalam saya dengar Wan Saiful ni kata bahawa dia tidak bersalah dalam isu ini. Duit daripada akaun orang yang ambil projek dengan Jana Wibawa tiba-tiba masuk duit dalam akaun company kau.
Masuk akal. Kita tengok, kita tunggu kes mahkamah dia. Pada saya 80% dia sangkut. Dan dia juga ada ulas malam berkenaan dengan pribadi dia. Dia kata isteri dia kena kanser dan sebagainya. Saya nak beritahu dekat kawan-kawan di luar sana, baik siapa yang makan rasuah ni, apabila kamu lakukan perkara-perkara yang tak betul dan kamu akan berbohong, ada di kalangan ahli-ahli keluarga kamu akan mengalami perkara-perkara seperti ini. Saya dulu ramai bos-bos saya yang mengambil rasuah dan sebagainya ini. Banyak yang isteri dia kena kanser, leukemia dan sebagainya tahu. Sakit macam-macam. Dan akhirnya mereka tidak tenteram juga jiwanya. Jadi ini pengajaran. Sepatutnya Wan Saiful mengakui bahawa melakukan kesalahan. Sekarang ini kamu nak memperbetulkan diri kamu, tetapi kamu nak rakyat adili. Sedangkan kamu kena berdepan dengan masalah kamu itu di mahkamah. Mahkamah yang putuskan kamu bersalah atau tidak. Rakyat tidak tahu sebenarnya kronologi ini. Lain kalau kita nampak barang cash dia. So dia sepatutnya jangan salah kerajaan yang ada hari ini. Dia tidak patut salahkan Datuk Seri Ibrahim. Dia tidak patut menuduhkan Datuk Seri Ibrahim. Apabila dia menuduh Datuk Seri Ibrahim, ada segokan untuk menyokong Datuk Seri Ibrahim, dan dia menamakan Datuk Seri Ibrahim adalah seorang yang kurap, dan akhirnya berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong setiap minggu sebelum sidang parlimen. Ini adalah satu tomahan yang sangat-sangat merendahkan diri kamu sebagai seorang pemimpin, yang menampakkan diri kamu seolah-olah sangat-sangat bodoh. Kerana bukti kukuh tak ada. Perkara yang Wan Saiful sebut ini sebenarnya tidak berlaku dengan Datuk Seri Ibrahim, tetapi dia berdiam diri sewaktu mereka menjadi kerajaan. Hari ini dia kata Anwar Ibrahim nak menyogok dia. Menyatakan bahawa ada orang suruhan datang berjumpa dengan dia untuk bertemu dengan dia. Wan Saiful kena ingat, itulah yang dilakukan oleh Perikatan Nasional untuk mereka nak mengambil 10 ahli parlimen daripada Parti Keadilan. Dan setelah kamu berada dalam kerajaan bersama dengan Pakatan Harapan, kamu nak membesarkan Parti Bersatu kamu itu, satu persatu ahli parlimen UMNO berada dengan kamu, termasuklah Hamzah Zainuddin itu sendiri. Jadi ini yang berlaku dalam Parti Bersatu. Kamu nak menyamakan dengan hal yang belum terjadi di Datuk Seri Ibrahim, yang mana melibatkan 6 orang ahli parlimen kamu yang melompat hari ini menyokong kepada kerajaan. 2 dah minta kerusi mereka ditukarkan. Sudah jelas menunjukkan bahawa parti kamu telah pun berada dalam keadaan terumbang-ambing. Kamu jaga parti kamu. Sepatutnya Wan Saiful mengulas isu rakyat, bukan masuk dalam Dewan Rakyat meluahkan perasaan kamu yang kamu tak nampak pun Perdana Menteri melakukan rasuah, kamu tuduh sembarangan. Dulu waktu 10 orang daripada wakil rakyat Pakatan Keadilan menyokong kepada kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, kita terpaksa move on. Dan akhirnya kita tak boleh nak menubuhkan kerajaan disebabkan tidak cukup jumlah. Iaitu 10 orang ini menyebabkan Perdana Menteri yang waktu itu Tan Sri Muhyiddin Yassin bolehlah bernafas untuk menjadi Perdana Menteri sementara, dan akhirnya tumbang juga. Hari ini Wan Saiful cakap, kelongkanglah Wan Saiful. Saya kesian tokoh muda seperti Wan Saiful ni, beringatlah. Kamu buat, kamulah yang tahu. Kalau tidak, masakan SPRM mencari kamu. Dan kamu buat andaian, mungkin kamu baru bangun daripada mimpi, dan kamu merasakan bahwa mimpi kamu itu adalah nyata. Yang nyata adalah kamu kena masuk mahkamah, dan kamu berdepan dengan kes itu yang boleh mengakibatkan kamu tidur lena dalam penjara lepas ni, ataupun kena sebatan serta denda. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.